أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من المعزول في التعبير واجعله من المعزول في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. Nak belakang itu ni dia jaga malam ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العقبة الأولى وهي عقبة العلم. Jadi bicara hak musannif kita nak tafsir satu persatu ataupun huraian satu-satu ataupun ialah di atas jalan tafsili. Dulu musannif kita cerita masalah aqabat ataupun jalan-jalan yang payah, yang susah untuk kita nak pergi ke Allah di atas jalan ijmali ataupun di atas jalan sepitah lalu ataupun borang. Musannif kita sudah cerita dah. Maka pada sekarang ni musannif kita nak cerita di atas jalan tafsili, satu-satu daripada huraiannya. Al-aqabatul ula, bermula aqabah yang pertama. Wahia, dan ia al-aqabatul ula ni aqabatul ilmi. Jadi kalau kita nak baca mubtada khabar tak sah tu. Jadi sebab orang panggil ada maniknya, orang panggil wasitah dengan waw. Jadi ketika ni kita nak pakai al-aqabatul ula tu mubtada, wahia i'rab jadi khabar tak sah. Kerana ada wasitah dan menengahi ialah waw. Kemudian tika ni kalau kita nak i'rab jadi khabar mubtada ya tak sah. Kerana ada manik celah tu. Kemudian kita kena takdir Quran ni nak pakai khabar mubtada ni. Hazihi, bermula ini al-aqabah ni. Al-aqabatul ula, ialah aqabah yang pertama. Kita nak paling kat tu. Kerana di antara al-aqabatul ula dengan wahia tu dia panggil tak sah nak i'rab jadi khabar mubtada, sebab ada perkara yang manik. Sebab mubtada khabar ni tak boleh ada tak boleh ada perkara menengahi. Seperti Zaidun qaimun. Tengok sini. Zaid yang berdiri. Ya tak boleh ada waw. Kalau ada waw di sini tidak sah kita nak i'rab Zaidun jadi mubtada, qaimun jadi khabar, kena wasitah waw ni. Ada menengahi waw ketika ni tidak sah i'rab qaimun jadi khabar. Apabila lagu ni tak sah kita nak i'rab jadi khabar, maka kita nak takdir ke mana, paling ke mana. Jadi al-aqabatul ula tu i'rab jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Salah takdir kala hazihi, bermula ini ni, ai hazihil aqabah, ini bicaraan aqabah ni, bongok-bongok ataupun jalan untuk nak pergi ke Allah yang sangat payah ni. Aqabatul ula, al-aqabatul ula, ialah kena pada aqabah yang pertama ataupun jalan yang pertama. Apa jalan yang pertama? Wahia, bagus itu mubtada suku tu. Wahia tu mubtada, aqabatul ilmi tu khabar lah. Wahia, dan ia al-aqabatul ula ni aqabatul ilmi, ialah bongok dan jalan nak bicara tentang ilmu kita dan mengetahui kita di dalam masalah beribadat kita kepada Allah. Lagu mana kita nak ibadat, lagu mana kita nak buat, cara mana nak Allah Ta'ala terima daripada ibadat kita. Fa'akulu, maka aku berkata, yakni musannif. Musannif kata aku berkata,
wabillahi taufiqu, dan dengan Allah Ta'ala haja, yakni dengan Allah Ta'ala jua. Apa dia? At-taufiqu, ialah taufik dan menerang hati. Jadi at-taufiqu tu mubtada muakhar, billah takluk suatu mahzuh jadi khabar. Kama dia macam ni taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Nak royak katanya, nah taufik itu satu perkara tentu dengan Allah Ta'ala saja yang boleh baginya. Adapun yang lain pada Allah tak boleh. Allah Ta'ala saja boleh menolongnya, menerang hati seorang hamba. Fa aqulu, maka aku berkata, dengan Allah Ta'ala saja, dengan Allah Ta'ala jua, dengan Allah Ta'ala haja, ialah taufik menerangkan hati. Ya talibal khalasi. Ana baca ya talibah, kita ngaji dah pagi tadi masalah munada bukan mufrad, ala munada mudhaf, tiga ni kena nasab ni. Ya talibal khalas, wahai seorang yang duk tutung, yang duk cari akan kelepasan di dalam ibadat dia. Tu musannif kita seru, ya talibal khalasi, wahai seorang yang duk tutup dan duk cari kelepasan dia dalam ibadat. Lagu mana nak ibadat dia berjaya, nak lagu mana nak ibadat dia dapat kelepasan daripada tipu daya dunia, daripada tipu daya syaitan, daripada tipu daya makhluk, daripada tipu daya nafsu. Nak lagu mana? Wal ibadah, wahai orang yang tutup tetangga nak sembah ke Allah Ta'ala. Wal ibadah atas pada al-khalasi, takdir kala ya talibal ibadah, takdir tu. Jadi waktu atas pada al-khalasi, takdir kala ya talibal ibadah, ya talibal khalas, Allah ta ya talibal ibadah, wahai orang yang duk tutup akan ibadah dan persembahan kepada Allah. Alaika, alaika dengan mana ilzam, orang panggil gapo ni dinama isim fi'il amal serupa dengan amin, dengan mana istajib. Alaika yani ilzam, lazim engkau dan tetaplah engkau awalan pada permulaan dan awal-awal kali orang yang duk cari jalan nak lepas dia dalam ibadat dia daripada tipu daya dunia dan tipu daya syaitan, tipu daya makhluk, maka dia cari jalan nak buat lagu mana ibadat dia lepas daripada perkara-perkara tersebut, daripada qawadah awarid semua ni. Alaika lazim engkau hiya talibal ibadah ataupun ya talibal khalas, awalan permula kalinya, awal-awal kali, waffaqakallahu. Ni doa musannif terhadap kita. Waffaqakallah, mentaufiq akan dikau, menerang hati akan dikau, menolong Allah Ta'ala dengan menerang hati oleh Allah akan dikau, bil ilmi, dengan engkau boleh menutupi ilmu. Ni satu taufik Allah ni, kita boleh taufik kau, boleh mengaji, boleh belajar, boleh tahu. Ni salah cara, satu taufik Allah, satu hidayah Allah, satu jemputan daripada Allah, satu terangan daripada Allah. Oh, kalau tak ada taufik semua kita tak boleh mari duduk sini. Tengok banyaklah kampung kita ramailah kampung kita, bukan seorang, bukan dua orang, siapa beratus-ratus, tapi orang boleh ngajikan agama, orang boleh mai belajar tentang nak kenalkan Allah, orang boleh belajar tentang ibadat ke Allah. Oh, berapa orang ya weh. Kalau Tuhan tak jemput dia, kalau Tuhan tak buka hati dia, Tuhan tak buka hidayah, tak boleh mari. Tak usahlah kalau dia kaya pun, kaya raya pun, harta berjuta-juta, rumah saat ni tu berpuluh-puluh, kereta mewah, kalau Tuhan tak buka hidayah, ya tak boleh nak mari ngaji. Ni satu taufik Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak taufik kaya pun nak ngaji tak boleh. Tapi hak ni susah, sesak duit tak ada. Tapi Tuhan hidayah dia, Tuhan tolong dia dalam agama, dalam menuntut dia. Ya boleh marilah lah, mana ya boleh mari. Kerana taufik hidayah ditentukan dengan Allah. Itu dia. Fa innahu, kerana sesungguh bahawasanya ilmu tu tak ada memang. Fa innahu, kerana sesungguh bahawasanya al-ilma, dah minta al-ilma, al-qutbu,
ialah satu batal. Kecek mudahnya supaya batal sah bagi untuk berpusing ibadat daripadanya. Jadi al-qutbu ni satu batal sah bagi ruda. Nak ayat kata ilmu ni satu batal sah. Wa alaihi, dan di atasnya, di atas al-qutbu ni al-madaru, ialah tempat musing bagi ibadat. Kita kecek gana supaya ruda kereta ruda sikah. Ni orang panggil apa ni? Ni ruda dah kan ni? Tayar. Kemudian di sini ya ada gapo dia? Ya ada rating, kan? Ada rating. Lepas tu sini ya tubiknya batesak dah kan? Batesak. Batesak sika, batesak mutu, lagi pula batesak bagi kereta dah kan? Kemudian ilmu muka ni dah ni. Ini ilmu ni. Nak misal ni. Ni namanya al-ilmu. Batesak ni namanya bahasa Arab panggil al-qutbu. Gapo al-qutbu? Yakni batesak. Dah. Batang sak. Batang sak ke? Yakni batesak bagi ruda. Ni nama apa? Ruda. Bahasa Arab panggil itar, yakni tayar. Tayar tepat orang panggil ruda, tepat ke? Tepat kita nak pasangkan tayar buh tadi ruda. Ruda ni kecek mudah lala ni lomek tu lah. Lomek tu orang panggil ruda. Rumah baru ni panggil lomek. Dulu orang panggil ruda kereta, ruda sikar, ruda mutu. Maka ruda ni nak boleh musing ni, isyarat kena ada apa? Yakni kena ada batasak. Maka seolahnya nak boleh musingkan ruda, pasti batasak ni jangan patah, jangan rusak. Dalam batasak ni kena ada wakacin apa itu ni. Supaya tu juga ibadat kita nak boleh musing, ibadat kita nak boleh jalan, ibadat kita nak boleh berlari, maka syarat ilmu seorang itu sempurna. Apabila pengenalan seorang itu kenal ke Allah, maka ruda ni musing dengan molek, tak ada cacat, tak ada cedera. Supaya juga kalau kita sikar kita, mutu kita batasak ya tak ada tugas, tak ada patah, tak ada belak, maka tayar jalan pun jadi musing molek, tak ada jadi geleding dak. Supaya tu juga kita ada ilmu sempurna, ngaji tasawuf sempurna, ngaji usul sempurna, ngaji fiqh sempurna, maka ibadat yang duk melari mengikut batasan ilmu tu orang panggil sempurna, tak ada cacat. Semaya pun geti dengan syarat, cara syarat semaya, mi'at semaya pun sempurna, cara hadap kiblat pun sempurna, cara tutup sigap aurat pun sempurna, maka ibadat semaya pun jalan musingkan ruda itu dengan jalan yang sempurnanya ruda berjalan. Sehingga ibadat tu syarat rudanya. Dah. Kita bandingnya. Faham tak ni? Lebih demo faham je ni. Bukan masalah ke mana tak ni. Tengok molek. Ibadat ni kita kata seolahnya kita. Cuba perhati molek. Ni musannif kita buat perbandingan ui faham ni, nak ui faham. Nak ui faham masalah. Kemudian ilmu kita ni, kita kata bandingnya. Ni kita kata satu tahi apa? Satu ruda. Apa dia ruda ni? Dikatakan dah ruda ni lomek lah ni. Ni kita tahu batasak dubai dah kan? Ni rating. Kan nampak dah kan? Masalahnya kita nampak dah tu. Mudah-mudah. Kemudian batasak tu baik mari ni. Kemudian ni apa dia? Ni dikatakan ruda. Ruda. Ruda kereta masalah. Dah. Maka kita kata ni orang panggil al-qatbu. Qatbu ni apa? Batasan. Kita kecek mudah-mudahan al-ilmu kal-qatbi. Ilmu itu seperti batasan. Seumpama batang anak kereta atau mutu satu. Kemudian ruda ni kita kata ibadat. Al-ibadah apa dia? Dia katanya makna katanya ibadat saat itu seperti ruda. Dah. Kalmadat, yakni seperti perkara yang musing daripada ruda. Zaman dia di sini makna kata ibadat seorang nak sempurna. Makna kata batasak tu dia kukuh, batasak tu tidak belok,
Makna kata ibadat seorang tu boleh musing mengikut keadaan batasan jadi ilmu. Makna kata ilmu dia tahu dalam ibadat kena apa? Makna kena suci hati, jangan ada ria, jangan ada takabur, jangan ada sem'ah, jangan buat kerana orang, yang tidak. Maka dengan ilmu yang dia tahu ni, maka boleh dia sempurnakan ibadat. Makna ibadat dia dapat musing akan ruda, yakni ilmu dia tu dengan sempurna, kerana ruda yang mengikut musing tu akan batasak yang sempurna. Kalau batasak sikar, batasak kereta, kalau dia belok, kalau dia tak betul, maka ruda berjalan jadi geleding. Supaya tu kita tengok seorang buat amal jadi tak sepenuh. Semaya dia pun nampak tak khusyuk, semaya dia nampak tak ada tawaju, semaya dia tak ada tazalluh. Ini isyarat kata ilmu seorang tu tak sepenuh tu. Kerana batasak dia tu belok, maka ibadat dia pun jadi geleding tayar kereta, tayar motor. Depa bila batasak belok, nampak jadi lepai itu dia. Kemudian wa'lam annal ilma wal ibadah, dan hendak mengetahuilah engkau itu annal ilma, akan bahawasa ilmu itu, wal ibadah, dan ibadah engkau itu. Makna ilmu yakni satu pengetahuan yang kita tahu dalam lagu mana kita nak ibadat. Hati ilmu yang kita tahu apa? Ilmu ni makna satu perkara yang kita tahu. Nak makna kata perkara hak kita tahu tu panggil ilmu, pengetahuan benda hak kita tahu. Wal ibadah yakni persembahan, apabila kita tahu lagu mana kita nak beramal, lagu mana kita nak kerja, lagu mana kita nak sembah ke Allah Taala. Jauharani ai kal jauharaini. Kita orang panggil tasbih balik tu. Kemudian musannif kita buat perbandingan ilmu dan pula ibadat ni. Jauharani ai kal jauharaini, seperti dua permata yang berkilat-kilat. Jauharani makna dua permata lah. Makna kata dua permata sungguh ke? Hai, bukan dua permata sungguh. Yakni musannif kita tashbih, yakni musannif kita buat perbandingan. Nak royak kata ilmu bagi seorang dan ibadat seorang ni, dia sakning seperti dan sebanding seperti permata yang berkilat-kilat. Kita tengok permata, ya kilat tak tengok ni? Ya kilat lah, kalau belia pun ya kilat, mata pun ya kilat. Supaya juga kita tak ilmu seorang apabila yang ngaji siapa tahap, ibadat seorang apabila yang ngaji ibadat siapa tahap, makna dengan ilmu yang penuh, dengan ilmu yang sempurna, maka ilmu dan ibadat ia akan keluar terbaik supaya dengan dua permata yang kilat la. Sebab tu ibadat seorang tu tika mana kita boleh tahu kata dia berkilat, lagu mana dia tu bersinar, tika dia saat ni terbang naik ke langit. Ketika dia, tapi orang panggil benda ni kita kena suluh dengan hati. Kalau suluh dengan mata kita tak nampak, suluh dengan hati. Hadis Nabi kata, apabila seorang tu ia berilmu, lepas tu dia beribadat, maka apabila sepenuh semaya dia, ya wisalah, semaya dia saat ni jadi satu rupa air yang putih, yang bersinar-sinar, yang berkilat-kilat naik ke langit sana. Malaikat pakak hurung, malaikat pakak belah. Itu isyarat ilmu dan ibadat seorang ni benda yang bersinar supaya dengan permata-permata. Tengok permata berkilat dah. Permata hak tak ada kilat orang tak kena. Mata hak ada air dalam nampak kilat lak duk jah nampak lengah. Ilmu dan ibadat seorang pun naik ke langit tu nampak la supaya pelita dah. Li ajlihima, kerana bagi kedua-duanya. Dah mana tadi ajlihima, kerana bagi kedua-duanya, bagi al-ilmi wal ibadah. Kana kullu ma tara wa tasma, adalah tiap-tiap barang yang engkau nampak dan kelihat teh. Salah kullu ma tara ai kullu ma tarahu, tiap-tiap barang yang engkau kelih dan engkau nampak akan dia akan barang. Wa tasma ay tasma'uhu, yang engkau dengar akan dia akan barang. Apa matara wa tasma' habayam nyata min tasnifil musannifina, daripada karangi
daripada catat teh al-musannifina, daripada orang-orang yang mengarang mereka itu, daripada orang-orang yang mencatat di mereka itu, wa ta'limil muallimina. Je tiap-tiap barang mu aku tahu dah tak ke nak ilmu dan ibadat ni supo dengan dua permata yang duk bersinar-sinar, yang duk tubik cahaya, yang duk berkilat-kilat, maka hak ning engkau sudah dengar dah, engkau pun nampak dah daripada karengi dan catat teh bagi orang-orang yang mengarangkan kita, wa ta'limil muallimina, dan daripada pengajaran, daripada ajaran al-muallimina, bagi orang-orang yang duk mengajar mereka itu. Daripada orang-orang duk mengajar saat itu, maka kita pun sudah dengar dah, dan kita pun nampak dah dan dengar dah daripada pengarang, karengi daripada orang-orang yang mengarang dan mengajar bagi orang-orang yang duk mengajar mereka itu, wa wa'zil wa'izina, dan pula nasihati, dan pula pengajaran bagi jawab bagi kita sendiri, wa wa'zil wa'izin, dan pula nasihati bagi orang-orang yang duk menasihati, bagi orang-orang yang kanak pada kita nak bunyi lain sikit, wa nadharin nadhirina, dan engkau nampak juga dan engkau dengar juga daripada tilikan dan pandangan an-nazirina, bagi orang-orang yang memandangi, yang menilik mereka itu. Nak gaya atau besarlah ilmu ni. Lepas tu kalau kita ada ilmu dah ke, maka jagalah kita ni, jaga baik-baik kodam mana kita boleh jaga, kita jagakanlah. Ilmu hak dah le dada dah, jangan jadi apa saja weh. Jangan jadi apa saja. Patu ngaji niat nak buat amal lalu, ngaji nak balas dengan orang. Ngaji niat nak buat amal. Jangan ngaji nak balas batahi orang, jangan. Kalau kita niat ngaji nak batahi dengan orang, nantilah kita boleh menyakitlah satu hari. Kau balas kau batas dengan demo hak tak reti pada kita, tak apalah benar kita. Tapi apabila kita pergi bantahi, pergi balah, pergi kelahi, pergi mujadalah, orang lebih pandai, lebih mahir, lebih bijak dari kita, situlah tempat kita jadi ngokok dan kita jadi matah tika tu. Sebab tu jangan ngaji kerana niat nak batahi, kerana gapo nak berkelahi, ataupun nak jadi cari masalah susah. Ngaji kerana nak beramal. Lepas pada nak beramal, boleh amal siap nak menyapa ke orang, nak sebar orang tak erti tu ramai lagi dah kan. Banyak hari ni ada tok-tok guru kita lagi masukkan orang-orang Islam, orang asli dah. Babo mak beruming dan pula babo-babo yang lain, kita temu orang asli, maka masukkan dia Islam. Orang duk hujung-hujung bukit ataupun duk hujung-hujung kampung, ulama tak sapa, ilmu agama tak sapa, maka ulama pergi sana, maka sebar Islam. Berapa ambil mereka saat ni tu heret masuk Islam, maka mereka mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka menyeru kepada Islam kerana mereka tak sapa Islam, tak sapa agama. Supaya juga orang duk dakwah di Sabah dan Sarawak kan. Bali ajlihima, bahkan kerana kedua-duanya al-ilmi wal ibadah. Kerana bagi kedua-dua ni, ilmu dan ibadat ni besar tak besar, mulia tak mulia, agung tak agung, hormat oleh Allah Ta'ala, dengan sebab kedua-dua ni unzilatil kutubu, diturung akan segala kitab-kitab. Dengan sebab puca ilmu ni lah Allah Ta'ala buat turunkan Taurat. Dengan sebab puca ilmu ni lah Allah Ta'ala buat turunkan Injil. Dengan sebab puca ilmu dan ibadat Allah Ta'ala buat turunkan Zabur. Dengan sebab puca ilmu dan ibadat ni juga Allah Ta'ala buat turunkan Al-Quran. Kenapa? Nak royak kata mulia sangat ilmu ni, mulia sangat tentang ibadat ke Allah ni, semua ke Allah, ibadat ke Allah, mengetahui kenalkan Allah, satu perkara yang besar. Siapa pasti Allah Ta'ala itu waktu turunkan kitab-kitab dia 104 buah, daripada suhuf Nabi Adam, daripada suhuf Nabi Nuh, daripada suhuf Nabi Ibrahim, dan kitab-kitab yang besar kepada pak Nabi ni. Nak ya tahu besar ilmu ni. Lepas tu kita ada buat lengah-lengah mai kat nyanyo. Awak lengah mai, buat tam-tam ada mai. Lepas tu bagi orang tak reti agama, tepat hak hujungnya nyanyo, tekak nak suk nyawa nu nyanyo.
Dia hari ni kita tak nyanyo lagi. Ya dah puasa hebat lah dia ni dah. Kedebel lah dia atas dunia, ada duit banyak, kereta besar, kereta tapi tak reti hawa amal weh. Ni serabut ni. Hak ni kita serabut sekalinya. Kereta mewah, rumah besar, kaya raya, ada cukup lekat, tapi tak pandai nak buat amal ibadat ke Allah. Tak pandai nak sembah Allah. Tak nyanyo. Hujung jatuh nak ngucap tak boleh. Hujung jatuh dekat-dekat nak mati nak cedek amalan untuk pergi ke akhirat tak pandai. Pas tak nyanyo. Ni nyanyo. Tapi orang ni tak ada kaya mana, rumah pun tak sedar ya, makan bobo cukup, tapi dia reti tentang ibadat. Dia reti tentang sembah Allah. Orang ni mulia akhirat esok. Walaupun tah dunia dia sesak, tapi orang ni kaya nampak hebat, nektai tak nektai, makan kemah tak kemah, tapi tak reti hak agama, tak reti hak ibadat. Orang ni nyanyo akhirat ni. Waliyazubillah. Nyanyo akhirat. Kerana orang ni dia bergerak, orang sesak amalan. Klik akhirat esok ada ke? Ada kejahatan saja. Amalan kebajikan buat tak jadi. Buat dah semaya dah, tapi amalan kebajikan tak timbul. Sebab apa? Sebab dia buat tak kena, sebab dia tak ada berilmu agama. Dia tak reti tentang ilmu agama. Dia buat saja, orang panggil malaikat nak tanda tak boleh sebab buat tak kena. Dok mengaku saja dia kata wa amal di lidah dia, tapi amalan dia tak diterima. Wa ursilatir rusulu, dan dibangkit akan segala rasul-rasul li ajlihim. Dan Allah Taala bangkitkan rasul buku pawe. Kih gampo wi puca kok mana Allah Subhanahu wa taala bangkitkan rasul-rasul, yakni pucanya kerana ilmu dan kerana ibadat kepada Allah. Ini satu perkara yang amat-amat besar dan satu perkara yang amat-amat mulia. Pasti ya Allah Taala kena bangkitkan rasul-rasul menyampaikan tentang ilmu dan ibadat ini. Balli ajlihima, bahkan kerana kedua-duanya, kerana ilmu dan ibadat ini, khuliqatis samawati wal ard. Tengok, rasul mari ke dunia supaya nak orang kenalkan Allah. Rasul mari ke dunia supaya nak amal ibadat bagi hamba, bagi makhluk ini, bagi umat ini sempurna ibadat mereka. Sebab tu Tuhan kena utuskan, sebab tu Tuhan kena suruhkan, sebab tu Tuhan kena latihkan rasul mari ke dunia. Sebab kalau rasul tak mari royak, tengok supaya kita tak orang hak gapo tak dengar rasul lama-lama. Di antara Musa dengan Isa dengan Muhammad. Allahu Akbar. Cerai lama, wahyu berhenti lama. Orang sesat jalan. Jadi kelai kabut dah, tak tahu apa dah. Apa supaya kita lah ni mujur jugalah. Nabi tu mati 1000 tahun. Lepas pada Nabi ada sahabat, lepas pada sahabat ada tabi'in, lepas pada tabi'in ada al-ulama. Lepas ulama. Lepas tu akhir zaman ulama mati binicing. Apa mata mati ulama binicing? Situ tempat sesat kelai kabut kita. Ulama nak royak betulkan masalah, nak betulkan akidah, nak betul hak ibadat ni ulama. Sebab tu alih la pada al ulama warasatul anbiya, nama alih la lil kamal. Al ulama tu alih la tu lil kamal. Apa makna lil kamal? Ulama hak makab saka nabi ni, dia tak menyelewengkan tentang ibadat, dia tak menyeleweng tentang akidah lain pada Allah. Ingat molek kalau ulama dia jadi lewing betul tak betul, ulama tu bukan sebenar tu. Kalau ulama terima saka daripada nabi, dia tak nyelewing. Bali ajlihima, bahkan kerana kedua-duanya, kerana ilmu dan ibadat, khuliqatis samawati wal ard, dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala as-samawatu, akan 7 petala langit, wal ardu, dan 7 petala bumi, dengan sebab ilmu dan ibadat. Satunya Allah Ta'ala jadikan 7 petala langit, dan dengan sebab ilmu dan ibadat Allah Ta'ala jadi 7 petala bumi. Wa ma fihinna, dan kerana ilmu dan ibadat ni juga khuliqa ma fihinna, wa ma tu atas pada as-samawati wal ard. Takdir kalanya bali ajlihima,
bahkan kerana bagi keduanya bagi al-ilmi wal ibadah khuliqat dijadikan ma fihinna barang yang ada dan sabit padanya pada as-samawati wal ard. Apa barang yang sabit pada langit dan bumi? Bayar pada ma minal khalqi, daripada makhluk Allah. Tuhan jadikan langit bumi kerana ilmu dan kerana ibadat. Patut kita duk tinggal tugas kita. Tuhan jadi langit bumi pun kerana ibadat dah. Kerana persembahan ke Allah. Kerana nak kita kenal Allah. Patut kita mari ke dunia tak kenal Allah, tak reti semua Allah. Oh belah. Tuhan jadi langit kerana nak kenal ke Allah. Tuhan jadi langit bumi kerana kita sembah ke Allah. Ibadat kita tak ada yang lain malaikat Allah. Tapi mari dunia tak kenal Allah, sesak dalam Allah. Mari dunia tak kenal tentang ibadat ke Allah. Allah wal iyazubillah, nyanyo orang ni weh. Mari dunia tu hewat dah aku jadi dunia, jadi langit dan bumi untuk mengenalkan Allah. Ilmu nak kenal ke Allah lah. Mula-mula sekali orang panggil mengenal tentang tauhidullah, mengesahkan Allah. Lepas tu apabila mengesahkan Allah, sembahlah tentang ibadat pada Allah. Kamu dia mari dunia dia tak kenal ke Allah, tak reti hak ibadat ke Allah. Nyanyo kan orang panggil dia tinggal tujuan, tinggal maksud hak Tuhan jadi langit dan bumi. Tuhan jadi langit bumi tujuannya kenal Tuhan dan sembah pada Tuhan. Tapi yang mari ke alam dunia, dia tinggal kenal Allah, dia kenal benda lain daripada Allah, dia gaduh benda lain pada Allah, dia sibuk lain pada Allah. Patut duk sembah pada benda lain. Ni sia-sialah hidupan orang ni. Cuba tu kita perhati molek kita ni duduk ke kita hari-hari. We ada sakut ratik dengan agama, we sakut ratik dengan Allah, we ingat ratik ke Allah. Tuhan kata fazkuruni azkurkum, ingatlah kamu akan aku ingat akan kamu. Tapi kalau dalam sehari mu tak ingat pada aku tak ingat padamu. Maksudnya mafhum mukhalafah, faham baliknya. Wa ta'ammal, dan hendak perhati engkau hendak perhatilah, engkau hendak renunglah ayataini, akan dua ayat. Engkau perhati dua ayat ni, dua tandaan yang tunjuki di atas kekuasaan Allah. Mana kata wa ta'ammal fi amma, dan hendak perhatilah engkau dan hendak renung engkau ayataini, akan dua ayat, yakni dua tanda yang tunjuki di atas kekuasaan Allah. Dua ayat ni halakaunihima kainataini wasabitataini, hal keadaan dua ayat ini adalah kedua-dua dan sabit kedua-dua fi kitabillahi azza wa jalla, sabit di dalam kitab Allah azza wa jalla. Ihdahuma, bermula salah satu daripada dua ayat ini, qauluhu jalla zikru, ialah perman jalla zikru, perman Allah yang maha besar oleh sebutan. Tuhan kata Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tengok Tuhan kata Allah, bermula Allah, Tuhan yang nama Allah ni Allazi ialah Tuhan. Khabar Allah tu mubtada, Allazi tu ialah khabar. Allah ialah Tuhan, yakni bermula Tuhan yang bernama Allah ni. Allazi ialah si, Allazi ialah si Tuhan. Si Allazi yakni Tuhan. Khalaqa sab'a samawat, Tuhan mana yang telah menimbu, yang telah mencipta, yang telah mengada, yang telah menjadi sab'a samawat, akan 7 tala langit. Tuhan yang bernama Allah ni, orang yang mencipta, orang yang mengada, yang menimbulkan 7 tala langit daripada tak ada kepada ada. Wa minal ardi, dan sabit pula daripada bumi. Wa minal ard,
mithlahunna ialah seumpama langit. Makna kata Allah Ta'ala jadi langit saat ni 7 lapis, maka bumi tu pun daripada seumpama langit. Apa makna mislahunna? Yakni Tuhan menjadi dan menciptakan bumi pun seumpama langit, yakni sama-sama 7 lapis belaka itu. Tu mana ta mislahunna, apa nama mislahunna? Ai fi kauniha sab'a tabaqatin, yakni pada pihak 7 lapis juga, langit 7 lapis, maka bumi pun Allah Taala jadi 7 lapis. Tu makna mislahunna. Yantanazzalul amru bainahun, turunlah oleh pekerjaan, turunlah oleh titahan daripada Allah, bainahun di antaranya, di antara langit dan di antara bumi. Makna kata dok turunkan titahan. Apa titahan? Wahyu Allah Ta'ala ni turun daripada langit. Mari mana? Mari turun ke bumi. Turun daripada langit, turun ke bumi. Turun kepada siapa? Yakni kepada Rasul-Rasul Allah, kepada utusan-utusan. Tu mana ta? Ya tanazzalul amru, turunlah oleh titahan Allah, tolonglah masalah turun oleh suruhan Allah Ta'ala tu di antara langit bumi. Mana? Turun langit atas ya. Malaikat Jibril ambil wahyu tu mari mana? Daripada langit, turun mari ke bumi. Royak pia ilha dan pula wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu makna turun khijah di antara langit dan bumi. Duk berlaku. Faham molek? Baina ya kena ada 2 mudhafun ilaih dia. Dia sebut atas bainahunna, di antaranya, di antara langit dan bumi. Ha tengok. Baina sebut kata baina ya kena ada 2 mudhaf. Mana baina? Kita kata mudhafun ilaih pertama, kita kata langit. Mudhafun ilaih dia langit. Walaupun langit kena ada 2 mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih yang kedua ialah kena ke bumi. Makna kata benda hadap berlaku ni turun wahyu daripada langit. Turunkan wahyu yang dibawa oleh Jibril daripada langit mari ke bumi, daripada langit mari ke bumi, amalan naik kepada langit. Makna kata bainahun, makna kata sebut atau di antara, pasti ia kena ada 2 mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih dia tak ada lagi, pasti kita kena takdirkan. Makna tak berlakukan pekerjaan ni di antara langit dan bumi, turun kerjaan tu wahyu-wahyu Allah Ta'ala tu. Li ta'lamu, kenapa turunkan wahyu saat ni tu? Li ta'lamu, supaya ketahui kamu, supaya kamu tu tahu. Turun kerjaan Allah, turunkan titah Allah di antara langit dan bumi, li ta'lamu, supaya kamu tu mengerti dan kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa Allah Ta'ala tu kuasa ia di atas tiap-tiap perkara, tiap-tiap suatu perkara. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahawa Allah Ta'ala itu apa dia? Qad ahata, meliputi. Sesungguh Allah Ta'ala dapat meliputi dengan tiap-tiap perkara ilman, nisbah ilmu Allah, bukan diri zat Allah, yakni nisbah ilmu Allah dapat meliputinya daripada perkara yang maujud daripada perkara yang wajibat, daripada perkara yang mustahilat, daripada perkara jaizat. Tuhan dapat meliput. Tuhan tahu belaka weh. Sekadar tuduhkan mereka kata wa kafa bihazil ayat dalilan ala syarafi. Di atas kemuliaan. Hak ni sikit dah. Nak baca ni sikit ya. Masya-Allah kita buat isyak pula. Buka sikit nak pergi hak ni sikit ya. Lalah sikit-sikit pun tak apa. Gerak tak gerak kita pergi qadar gerak. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi qadar kita kuasa. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ta'maluna khabir. Wa inna, dia kata bitakhfif, baca wa in kullan, baca takhfif tu makna peringingkan masalah inna. Inna orang panggil boleh baca bi inna yata bitakhfif, yakni dengan kita peringi dan kita kenakan inna, baca in kullan, baca in kullan tu makna dengan peringi.
wat tasydid, dan kita mentasydid, mensabdu, memperketat macam mana? Inna kullan. Boleh dua wajah tu. Makna qiraat tu boleh dua. Setengah daripada qiraat baca wa in kullan, dan setengah qiraat baca wa inna kullan. Boleh dua qiraat. Wa in kullan lamma la yuwaffiyannahum, dan bawasa tiap-tiap gapo tiap-tiap ai kullal khalaiq, tiap-tiap makhluk ni. Sesungguh tiap-tiap makhluk, apa makhluk? Yakni benda yang Allah Ta'ala sudah jadi dah. Faham boleh? Makhluk kita dah ayat beberapa kali dalam kitab usul, yakni benda yang Allah Ta'ala sudah menimbul dah. Allah Ta'ala sudah mengada dah. Supaya ni makhluk ni. Jangan ni, benda hak timbul dah. Boleh tengok tak? Boleh tengok. Boleh jamuh tak? Boleh jamuh. Boleh hitam tak? Boleh hitam. Boleh tepau. Ni benda ada dah ni. Ni benda ada ni panggil makhluk ni. Benda yang sudah ada dah. Benda hak tu yang sudah jadi dah. Ada pun mungkin boleh tentu benda ada dah panggil mungkin. Benda hak tak ada lagi ke datang panggil mungkin. Ada pun sebut khalaik, yakni benda sudah tentu ada. Yakni Tuhan sudah jadi dah. Panjang, pandai, tinggi, rendah, kaya, muda. Jelah belaka tu orang panggil makhluk. Kullal khalaik, ai tiap apa? Kullal khalaik, bahawasa tiap-tiap makhluk, yakni perkara yang Allah Ta'ala sudah menjadi, lamma la yuwaffiyannahum, ia kata sesungguh la yuwaffiyannahum, sesungguh mesempurna ia akan mereka itu, akan al-khalaik tu Allah Ta'ala sudah mesempurna akan tiap-tiap makhluk itu. Mesempurna Rabbuka, oleh Tuhan engkau itu ya Muhammad, a'malahum, akan segala amalan mereka itu, amalan bagi al-khalaik. Lepas tu dia kata mana, tengok mulai dia kata ma pada lama mazaidah, ma tu nama masilah, ma tambah, walam lam pada lama tu tak boleh, walam lam pada lama tak boleh, muwatti'atun baca boleh, muwatti'ah baca, muwatti'atun liqasamin, makna lam tu orang panggil lam sebagai jadi tangga untuk nak menjawabkan qasam. Lam pada lama asalnya wa in kullal lamma, ataupun baca wa inna kullal lamma. Jadi lamma la tu dikata lam tu lam muwatti'ah. Adapun ma zaidah, makna lam tu jadi tangga untuk jawab qasam. Qasam mana? Jawab qasam mana? Sifat muqaddarin, muqaddarin, yang ditakdir akan dia, disila akan dia, akan qasam tu. Orang panggil lam tu lam jawab qasam hak muqaddar. Jadi qasam tak ada sini salata wallahi in kullan ataupun inna kullan, demi Allah sesungguh bahawa setiap benda hak Allah Ta'ala sudah jadi, benda makhluk semua ni lama sesungguhnya. Salah talam tu jawab daripada qasam yang muqaddar yang mahzuf. Au fariqatun, ataupun kita pakai lam pada kata lam lama tu, lam fariqah, yakni lam nak menceraikan di antara qasam dengan jawab qasam tu. Au fariqatun, ataupun fariqah, wa fi qiraatin bitasydidin, ataupun setengah pada qiraat ia baca sedih macam lamma, setengah qiraat ia baca lama, gitu. Bimakna illa, makna kata lama baca sedih lama dengan illa, wa inna kullan, dan bahawa setiap daripada makhluk lama dengan illa malike. Dia katanya dengan mana illa, fa in, maka in tu nafiyah, in nafi, in pada mana, in kullan. Gini tengok dulu. Kama dia yang kata bahawa tiap-tiap makhluk yang Allah Ta'ala menjadi itu, menjadi itu lama ataupun lama sesungguh apa? Mensempurnalah akan mereka itu, akan al-khalaik,
rabbuka oleh Tuhan engkau ya Muhammad a'malahum akan segala amalan-amalan mereka itu al-khalaiq. Apa a'malahum? Tafsir ai jazaaha, yakni akan balasan bagi amalannya. Innahu bahwasanya Allah Ta'ala itu khabirum bima ta'malun, mengetahui ia Allah bima ya'malun, ai bima ya'malunahu, dengan barang yang kamu mengerjakan akan dia. Apa makna khabiran? Tafsir alimun, Allah Ta'ala yang mengetahui, yang tahu bibawatinihi, dengan perkara-perkara yang batin itu Allah Ta'ala tahu perkara yang batin, perkara yang dalam, perkara yang sembunyi, kadzawahirihi, supaya dengan perkara-perkara yang zuhidah. Fastaqim kama umirta. Tengok, dah boleh pakainya in dengan illah. Kita bacanya wa in kullal lamma. Kalau baca wa in kullal lamma, wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Dah. Kalau kita baca in mukhaffafah ataupun in musyaddadah, wa inna kullan lamma ataupun lama. Kalau berjawab bagi ngawa qasam muqaddar lama, demi Tuhan sesungguh bahasa tiap-tiap makhluk ini lama nascaya. Apa dia? Nascaya mesempurna, sesungguh mesempurna Allah Ta'ala akan mereka itu rabbuka oleh Tuhan engkau a'malahum, demi Allah sesungguh tiap-tiap makhluk itu akan disempurna akan mereka oleh Tuhan engkau akan amalan mereka. Makna kata tak ada seorang pun Allah Ta'ala tak sempurna. Amalan mereka itu amalan mereka, amalan orang lain amalan orang lain. Makna tak Tuhan tak bercampur, tak amalan demo tinggi kepada amalan demo ning, pahala amalan demo tinggi ke tak. Tuhan mensempurnakan akan balasan-balasan amalan. Mana kata kalau kita baca lama, makna kata intiqa itu pakai inafi. Tidaklah tiap-tiap. Kalau kita pakai inafiyah, tiadalah tiap-tiap daripada makhluk itu lama dengan illa malaikat la yuwaffiyannahum, malaikat mesempurnalah akan mereka itu oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan engkau a'malahum, akan segala amalan-amalan mereka. Kalau kita baca lama tu dengan sedih in tu kita pakai in nafiyah, bukan in mukhaffafah dah. Harus dua wajah. Mau baca in mukhaffafah ataupun in musyaddadah ataupun pakai in nafiyah, tapi lama tu kita baca dengan sedih. Nah, tu fastaqim kama umirta, maka hendak betul engkau ya Muhammad, hendak istiqamahlah engkau Muhammad. Atana fastaqim, maka hendak istiqamahlah engkau ya Muhammad, maka hendak betullah engkau Muhammad alal amali, di atas perbuatan engkau, amalan engkau betul-betul bi amri rabbika, dengan suruhan bagi Tuhan engkau. Engkau betullah Muhammad, engkau betullah, engkau istiqamahlah dengan apa amalan, di atas amalan, dengan apa di atas amalan, dengan yang disuruh oleh Tuhan engkau, wa du'ai ilai, dan pula berdoa engkau itu ilaihi, kepadanya, kepada rabbika. Dah engkau betul lah Muhammad. Dah kama umirta, engkau betul ni ai istiqamatan kainatan kama umirta, semacam mana istiqamah. Lagu mana istiqamah, betul macam mana yang adalah betul engkau istiqamah engkau, kama umirta ai ka amrika, semacam mana disuruh dan dititah engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana Tuhan suruh angkat dikau, lagu itulah angkat betul. Dengan sebab satu ayat ni ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa mengubahkan kamu angkat ya Rasulullah? Ni kerana ayat ni, kerana surah ni. Ada sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku nampak berubah rambut angkau ya Rasulullah hari ni. Kok mana ni serabut, kok mana ni rusing, kok mana? Rasulullah kata dengan satu ayat yang turun di dalam surah Hud. Mana ayat? Fastaqim kama umirta, betul lah engkau Muhammad semacam mana Tuhan titah. Betul lah tu. Nabi duk fikir tak tu nak betul lagu mana hak Tuhan nak ni. Maka mikir kuat dah, siapa berubah rambut Nabi weh.
tuan fastaqim kama umirta. Waligawa kana apa Tuhan saat ni suruh Nabi betul. Bagi Tuhan suruh lagu mana, Allah Taala suruh Nabi betul lagu tu. Kana apa Tuhan suruh betul. Liyastaqima man taba amana. Kerana betullah mereka yang mengkembali apa mana mantaba amana ma'aka, supaya betul gati orang yang beriman dengan engkau. Kalau engkau terbetul, maka orang yang beriman dengan engkau pun akan betul bersama dengan engkau. Wala tatrau, dan jangan engkau zalim ya Muhammad, jangan engkau duk zalim sekali-kali. Apa makna wala tatrau? Wala tujawizu, jangan melampauilah engkau hududallah, akan batasan-batasan Allah. Kenapa jangan duk lakahnya batasan Tuhan? Ke Allah Taala ke wang ham, bagi Allah jangan duk lakah. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguh Allah Taala tu nampak nyata dengan apa barang yang kamu perbuat. Nah, sekat tu dulu. Insya-Allah qadar ni malam ni dah. Kita buat ni dulu, insya-Allah isyak pula. Kini ada boleh berhenti lagi. InsyaAllah isyak pula dah. Qadar ni dulu. Tulis ni sikit, lepas tu nak ngapa lagi. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wal 'azimi sultani. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa du'a'in la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal amin. Ya pian ni. Terima kasih. Syukran.